Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang sudi menonton video pembentangan daripada kumpulan kami pada kali ini. Tak kenal maka tak cinta. Itulah istilah yang sesuai untuk saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Fadilah binti Hamzah dan saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera serta didoakan dalam kebaikan. Untuk makluman saudara sekalian, tajuk kerja untuk kumpulan kami adalah Cabaran Ekonomi Rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan hubungannya dengan etika berekonomi dalam pelbagai peradaban. Saya yakin bahawa semua pendengar ataupun penonton berasa sangat familiar ataupun sangat popular dengan tajuk yang akan dikupaskan selepas ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pada bahagian pengenalan ini, saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang rentetan peristiwa yang membawa kepada cabaran dalam ekonomi Malaysia. Pertama sekali, Wawasan 2020 Negara Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang dihormati, saya yakin bahawa semua daripada kita telah pun faham tentang Wawasan 2020 di mana ia telah pun diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir iaitu bekas Perdana Menteri Malaysia untuk bertujuan meningkatkan Malaysia menjadi negara yang lebih maju serta menjadi salah sebuah negara perindustrian serta dalam ekonomi yang maju di samping persoalan-persoalan dalam keadilan sosial, kemajuan negara, keyakinan, etika dan peradaban dan sebagainya. Namun pada 2020 juga ataupun dengan lebih tepatnya pada hujung 2019 munculnya wabak COVID-19 yang berasal dari Wuhan, China. Wabak COVID-19 ini juga saudara telah pun diisytiharkan oleh WHO Persatuan Kesihatan Sedunia sebagai satu pandemik. Wabak COVID-19 ini pada asalnya menyebabkan banyak ataupun ramai yang terjejas dalam kesihatan mereka sehingga menyebabkan penyebarannya ke seluruh dunia, juga negara kita Malaysia. Dan daripada kesan kesihatan yang dibawa oleh wabak COVID-19 ini telah pun membawa kepada pengisytiharan PKP di negara kita. Rakan-rakan yang dihormati sekalian, saya yakin dan percaya bahawa anda semua masih ingat tarikh keramat yang telah pun diisytiharkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada waktu ketika itu. Pengisytiharan PKP telah pun dibuat oleh Yang Berhormat Tuan Perdana Menteri Malaysia pada 18 Mac 2020 dan tarikh penting ini telah pun menimbulkan banyak kejutan kepada kehidupan kita dan saya yakin kita juga telah pun menjalani kehidupan itu dengan sangat baik meskipun terpaksa hidup dalam norma kehidupan baru yang telah ditetapkan oleh kerajaan di samping meneruti SOP ataupun standard operasi yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan dan kesan pengisytiharan PKP ini juga membawa kepada cabaran dalam ekonomi rakyat Malaysia. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang dihormati, di sini saya sediakan maksud ekonomi. Maksud ekonomi dalam Dewan Kamus Bahasa dan Pustaka, Kamus Dewan dan Pustaka, ianya merupakan ilmu tentang asas-asas pengeluaran, pembahagian, penggunaan barang-barang dan perkhidmatan serta masalah-masalah kewangan yang bersangkutan dengannya. Dan di sini kita dapat rujuk bahawa ekonomi ini sangat berkait rapat dengan perniagaan terutamanya. Dan dalam
ekonomi juga terdapat etika dan peradaban yang mana kita dapat mempelajari tentang asas-asas dan juga etika yang membawa kepada kelancaran sesebuah ekonomi ke arah yang lebih baik. Seterusnya rakan-rakan, seperti yang anda dapat lihat di sebelah kanan slide ini, sedangkan ini adalah intipati daripada kerja kursus kumpulan kami. Dan faktor-faktor cabaran dalam ekonomi rakyat ini juga akan diterangkan oleh saya selepas ini. Seterusnya, implikasi cabaran rakyat yang akan dikupaskan oleh Saudari Nur Izzati. Seterusnya, langkah-langkah mengatasi cabaran ekonomi yang akan diterangkan atau dibentangkan oleh Saudari Nur Fatin Nabihah. Yang darinya terakhir sekali adalah hubungan cabaran dengan etika dan peradaban yang akan dikupaskan oleh Saudari Nur Sofia bin Adriana. Hadirin yang dihormati sekalian, di sini adalah faktor-faktor cabaran ekonomi rakyat. Di sini kita dapat lihat terdapat 3 faktor utama yang disediakan. Yang pertama, rakan-rakan, adalah pelaksanaan PKP secara langsung. Yang kedua adalah kelemahan ekspor dalam negara dan yang ketiga adalah kelemahan permintaan domestik. Rakan-rakan yang dihormati sekalian, pada pelaksanaan PKP secara langsung ini sangat menimbulkan kejutan, terutamanya yang turut sangat terkesan adalah usahawan dan PKS yang sangat terjejas serta mengalami kerugian modal. Saya yakin dan percaya mungkin ada sebahagian daripada anda yang mungkin berlatar belakangkan keluarga yang menjalankan aktiviti secara perniagaan ini sangat faham tentang dengan ujian yang telah pun dilanda oleh sebahagian PKS terutamanya, dan hal ini menyebabkan mereka tidak dapat beroperasi seperti biasa serta kerana kerisauan rakyat juga dalam membabitkan diri dalam ekonomi secara tidak langsung memberikan cabaran kepada mereka yang menjalankan aktiviti perniagaan. Seterusnya, kelemahan ekspor dalam negara. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ekspor dalam negara kita mengalami penurunan sebanyak 80.1 bilion, manakala import pula mengalami penurunan ataupun kerugian sebanyak 67.8 bilion. Dan hal ini disebabkan oleh gangguan pengurangan dan permintaan barangan ekspor Malaysia ke pasaran global. Justru dikaitkan ataupun didorong oleh pengurangan aktiviti kilang yang terpaksa ditutupkan ataupun dihadkan pengoperasian disebabkan bertujuan untuk mengekang penularan COVID-19 dalam negara kita. Dan yang terakhir sekali adalah kelemahan permintaan domestik. Untuk makluman rakan-rakan semua, dalam sektor pertanian, pengangkutan, pencitraan dan pembinaan juga tidak kurang hebat tentangannya ataupun tidak kurang hebat cabarannya. Dan di sini saya dapat berikan contoh seperti dalam sektor pertanian, kita dapat gambarkan ataupun kita dapat imbas kembali apabila pada waktu PKP di Cameron Highland terdapat sangat banyak lebihan hasil pertanian yang tidak dapat diluaskan pasarannya kerana ditutup ataupun kerana sekatan jalan raya, dan menyebabkan mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Dan dalam sektor pertanian itu tidak dapat dikembangkan dalam sistem ekonomi mereka. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang isu-isu dan implikasi yang berlaku sepanjang PKP berlangsung. Keruntuhan KDNK ataupun keluaran dalam negara kasar berpunca apabila perniagaan di negara Malaysia semakin merosot. Semasa PKP sahaja, 66% perniagaan mengalami penurunan permintaan yang drastik sehingga menyukarkan usaha mempertahankan perniagaan sedia ada. Seperti yang diketahui, pihak kerajaan telah mengarahkan perintah kawalan secara berkurung kepada rakyat ketika pandemik COVID-19 berlangsung. Ianya menyebabkan berlaku kejatuhan perniagaan yang drastik menyebabkan premis yang dijalankan terpaksa ditutup serta-merta. Ditambah pula dengan kebimbangan rakyat yang khawatir mereka dijangkiti wabak COVID-19 jika mereka keluar dari rumah, merumitkan lagi keadaan yang sedia ada kepada para peniaga.
Perusahaan kecil lebih terkesan apabila kerugian sebanyak 40.7 bilion yang ditanggung sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) pada tahun lalu berikutan pelaksanaan kawalan pergerakan yang ketat di seluruh negara adalah kerugian yang terbesar yang pernah dialami sektor itu setakat ini. Selain itu, apabila perniagaan menjadi merosot, majikan tidak mempunyai pilihan selain memotong gaji pekerja bawahannya. Majikan menghadapi kesukaran untuk membayar gaji para pekerja dengan keadaan yang semakin mendesak akibat hasil perniagaan yang semakin merundum. Perkara seperti ini bakal memberi impak yang terbesar terhadap seseorang apabila mereka masih mempunyai tanggungan hidup dan keluarga untuk disara. Selain itu, keruntuhan ekonomi ketika PKP juga memaksa majikan untuk memberhentikan beberapa pekerja bagi mengurangkan kos pembayaran gaji kepada ramai pekerja. Langkah memberhentikan pekerja dalam tempoh PKP atau PKPB dianggap sebagai satu tindakan tidak berperi kemanusiaan dan penindasan terhadap pekerja. Jika dilihat pada tahun 2020 sehingga Julai 2021, sebanyak 5,095 majikan memberhentikan seramai 41,191 pekerja di Semenanjung Malaysia. Di negeri Sabah pula, 355 majikan terlibat dalam pemberhentian seramai 5,706 pekerja. Manakala bagi negeri Sarawak, sebanyak 509 majikan terlibat dengan pemberhentian yang melibatkan seramai 8,996 orang pekerja. Pemberhentian pekerja tidak seharusnya dilakukan sewenang-wenangnya atas alasan khawatir lebih ramai dijangkiti COVID-19, walhal mereka tidak mampu untuk mengeluarkan kos yang agak tinggi untuk membayar gaji pekerja. Pihak MTUC sudah menjangka perkara sedemikian akan berlaku. Justru, pihaknya mencadangkan kerajaan memperkenalkan Peraturan Pekerjaan Darurat EER yang melarang majikan membuang atau memecat pekerja untuk tempoh tertentu. Akhir sekali, oleh disebabkan terlalu banyak berlaku pemberhentian kerja serta merta dalam tempoh PKP, pengangguran tenaga pekerja juga semakin meningkat naik. Pekerja-pekerja tersebut terpaksa akur dengan arahan yang dikeluarkan oleh pihak majikan dengan hati yang berat, meskipun mereka tahu bahawa beban kewangan semakin berat untuk ditanggung. Hal ini merumitkan lagi keadaan apabila pekerja-pekerja yang diberhentikan ini tidak diterima masuk kerja oleh mana-mana permis perniagaan akibat situasi COVID-19 yang melanda. Namun, jika dikaji dengan lebih teliti, para belia turut merupakan salah satu penyumbang pengangguran yang tinggi dalam tempoh PKP. Pada tahun 2020, kategori penganggur bagi kumpulan umur belia 15 hingga 30 tahun mencatatkan kadar pengangguran tertinggi iaitu 6.9%. Diikuti 31 hingga 40 tahun iaitu sebanyak 1.4% dan 46 hingga 64 tahun sebanyak 1.1%. Dan tidak dilupa juga lepasan siswazah atau graduan yang juga menjadi penyumbang pengangguran para belia meningkat tinggi iaitu sebanyak 29.3% pada tahun 2020. Assalamualaikum, saya Nur Izzati. Saya ingin membentangkan pula langkah-langkah menangani cabaran ekonomi rakyat Malaysia dalam tempoh PKP. Daripada kajian yang telah saya lakukan, saya dapati terdapat 3 langkah yang boleh kerajaan lakukan, iaitu dengan menggerakkan jaringan tempatan, kedua dengan menjalankan kelab keusahawanan atau program latihan industri untuk belia, yang ketiga adalah dengan mewujudkan pakej rangsangan ekonomi. Baiklah, pertama sekali kita lihat kepada menggerakkan jaringan tempatan. Kerajaan perlulah menggerakkan jaringan tempatan seperti ketua kampung, wakil rakyat dan sebagainya, terutamanya di kawasan kampung atau pedalaman. Menerusi sebuah temubual bersama Tan Sri Profesor Dr. Nur Azlan Ghazali, beliau berpendapat bahawa peniaga yang sudah berumur semestinya tidak tahu cara untuk mendaftarkan diri dalam apa-apa bantuan ataupun agensi untuk memohon bantuan. Tambahan pula, walaupun makluman berkenaan insentif yang disediakan kerajaan telah disebarkan melalui kebanyakan media sosial, tetapi kebanyakan daripada mereka ini tidak pakar dalam menggunakan rangkaian internet. Jadi mereka akan ketinggalan. Apabila mereka ketinggalan, ekonomi rakyat Malaysia
turut akan terganggu. Oleh itu, kerajaan harus memastikan wakil rakyat bertanggungjawab dalam menyebarkan pakej-pakej rangsangan ekonomi yang disediakan kerajaan untuk rakyat. Semasa pemerintahan Kerajaan Perikatan Nasional, terdapat pelbagai pakej yang disediakan oleh PN, iaitu Prihatin PKS tambahan, Penjana, Kita Prihatin, Permai, Pemerkasa Plus serta Pemulih. Ramai rakyat Malaysia yang terkesan akibat PKP semasa pandemik telah memohon dan berjaya mendapatkan bantuan yang sedikit sebanyak mampu membantu dalam memperbaiki ekonomi mereka. Walau bagaimanapun, seperti yang saya katakan tadi, peniaga yang sudah berumur dan tidak berupaya tidak tahu cara bagaimana untuk mendapatkan bantuan ini. Jadi wakil rakyat perlulah bantu mendaftarkan mereka dalam mana-mana pakej agar dapat meringankan beban yang ditanggung rakyat semasa PKP. Sebelum itu mereka perlulah memperkenalkan pakej-pakej yang ditawarkan kerajaan dan explain sebersedikit kepada rakyat. Selain itu, kelab keusahawanan atau program latihan industri untuk belia mestilah dijalankan kerana golongan ini merupakan golongan yang mampu meningkatkan ekonomi negara. Hal ini kerana golongan ini merupakan penyumbang penting kepada pasaran buruh negara di mana 5.4 juta daripada keseluruhan 15.3 juta tenaga buruh pada tahun 2018 ialah belia yang berumur 15 hingga 29 tahun. Maka keadaan semasa COVID-19 ini sudah pasti memberi impak negatif kepada penyertaan belia dalam pasaran buruh, terutamanya bagi graduan baru seperti kesukaran mencari kerja, mengekalkan pekerjaan dan pendapatan. Oleh itu, kerajaan sentiasa mempertingkat program keusahawanan dengan tujuan memupuk minda keusahawanan kepada mereka yang berminat. Memorandum persefahaman MOU telah ditandatangani bagi meningkatkan peluang pekerjaan bagi belia melalui program anjuran mahari. Melalui program ini, mereka yang mengambil bahagian akan diberi peluang untuk menceburi bidang teknologi industri 4.0 seperti analisis data raya, kecerdasan buatan dan Internet of Things (IoT) serta aplikasi sistem digital bagi pengurusan kewangan dan pemasaran. Program ini juga menyediakan peluang bagi belia untuk menghadiri bengkel. Ini dapat mendatangkan pelbagai impak positif kepada belia kerana bidang IT merupakan bidang yang paling laku pada zaman kini. Jadi mereka yang mendalami bidang ini pasti akan terdedah kepada peluang pekerjaan yang lebih banyak sama ada di pejabat atau di rumah. Kemahiran dan ilmu yang mereka peroleh dari program ini dapat meningkatkan kebolehpasaran mereka seterusnya menjadi rebutan syarikat-syarikat di Malaysia. Dengan ini, ia dapat membantu ekonomi mereka dalam menepani pandemik. Kerajaan juga sanggup menyediakan dana sebanyak RM500,000 untuk persatuan-persatuan belia kerana dapat membantu membangunkan golongan belia di Malaysia. Selain itu, kerajaan boleh mewujudkan pakej rangsangan ekonomi. Seperti yang kita tahu, semasa PKP, Kerajaan Perikatan Nasional telah menyediakan pelbagai pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat atau nama singkatnya Prihatin. Antara bantuan yang diberikan ialah bantuan Prihatin Nasional yang mana penerima akan mendapat manfaat sebanyak RM500 sehingga RM1,600. Yang kedua ialah bantuan penjawat awam. Penerima akan menerima RM500 sama seperti bantuan tunai e-hailing dan bantuan pesara. Manakala terdapat juga allowance khas petugas hadapan yang mana petugas hadapan akan menerima RM200 hingga RM600. Seterusnya, internet percuma. Ia bermula 1 April 2020 sehingga tamat PKP. Seterusnya, terdapat juga penjimatan sewa projek perumahan rakyat PPR di mana penyewa akan diberikan penangguhan sewa selama 6 bulan. Selain itu, terdapat juga penangguhan bayaran pinjaman dan penangguhan bayaran pinjaman PTPTN selama 6 bulan bermula 1 April 2020. Selain itu, terdapat skim persaraan swasta yang mana pemegang akaun KWSP dapat mengeluarkan prapersaraan sehingga RM1,500.
Bantuan Prihatin Nasional (BPN) merupakan bantuan yang diberikan secara one-off kepada golongan berpendapatan bawah 80% iaitu golongan M40 dan B40 serta yang berumur 21 tahun ke atas. Bagi penerima yang berpendapatan RM4,000 ke bawah, mereka akan menerima RM1,600 yang mana RM1,000 dibayar pada bulan April 2020 dan baki RM600 dibayar pada bulan Mei 2020 terus ke akaun penerima. Bagi yang berpendapatan RM4,000 sehingga RM8,000, mereka akan menerima RM1,000. Manakala, bagi individu bujang berumur 21 tahun ke atas dengan pendapatan RM2,000 ke bawah, akan menerima RM800. Individu bujang berumur 21 tahun ke atas dengan pendapatan RM2,000 sehingga RM4,000 akan menerima RM500. Manakala, pelajar IPT pula menerima RM200. Seterusnya, saya akan mengupaskan tentang hubungan cabaran ekonomi rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan hubungan dengan etika berekonomi dalam berbagai peradaban. Persoalannya, apakah terdapat sebarang kaitan antara ekonomi rakyat Malaysia dan juga Perintah Kawalan Pergerakan PKP? Tan Sri Prof. Dr. Nur Azlan Ghazali pernah berkata bahawa belanjawan 2021 dibuat tahun lalu ketika keadaan pandemik COVID-19 adalah terkawal dan ekonomi pun dapat dirasakan akan tumbuh dengan lebih baik. Apapun, belanjawan dibuat dalam keadaan boleh dikatakan ketidaktentuan masih tinggi. Ia berarti apabila berlaku peningkatan kes COVID-19 secara mendadak berbanding pada Mac dan April tahun lalu sehingga sekarang, pastinya ekonomi tidak lagi boleh tumbuh dengan kadar yang kita jangkakan. Kesimpulannya, dengan adanya Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ia telah menyebabkan ekonomi negara menurun mendadak pada tahun 2020 kerana PKP diadakan secara mengejut. Akan tetapi, pada tahun 2021, ekonomi negara dan juga rakyat mempunyai peningkatan yang baik. Walaupun ia tidak mencapai tahap yang disasarkan, jika ekonomi negara merosot, ekonomi rakyat juga turut merosot. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang hubungan antara Perintah Kawalan Pergerakan dan ekonomi rakyat di Malaysia. Yang pertama ialah apabila hilang sumber pendapatan, kebanyakan rakyat Malaysia mula mencari inisiatif lain untuk menara diri. Pada tempoh PKP, berlakunya peningkatan kegiatan ekonomi sara diri melalui atas talian secara mendadak. Pengguna Malaysia membeli 50% lebih banyak secara dalam talian berbanding tahun lalu. Didorong terutama oleh sekatan COVID-19, kategori seperti barang mencit dan penjagaan diri serta kecantikan memperolehi jualan yang tinggi dengan lonjakan barang mencit atas talian masing-masing sebanyak 4.2 kali ganda dan 2.1 kali ganda. Data ini saya perolehi daripada rakan kongsi Bain dan company Gwen Lim. Oleh itu, banyak berlaku interaksi atas talian antara penjual dan pembeli secara atas talian. Selain itu, saya akan menerangkan tentang hubungan pemberhentian kerja dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kebanyakan majikan perlu berhati-hati dalam membuat keputusan. Jika mereka membuang pekerja sesuka hati, kemungkinan akan mendatangkan mudarat kepada diri sendiri ataupun orang sekeliling. Mereka perlulah bersikap adil dengan mengutamakan pekerja yang sentiasa memberikan komitmen yang tinggi. Majikan perlulah menyiasat latar belakang setiap pekerja sebelum membuat keputusan. Membuang pekerja mereka kerana setengah daripada mereka merupakan orang yang susah dan bergantung kepada kerja itu sahaja untuk membeli makanan kepada ahli keluarga mereka. Kita perlulah berlaku adil seperti mana yang dicatatkan di dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang daripada perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Oleh itu, setiap keputusan yang diberikan seharusnya bersifat positif dan adil terhadap semua pihak. Hubungan antara peningkatan pengangguran terhadap belia dan tenaga kerja sepanjang tempoh PKP. Yang pertama, apabila berlakunya pengangguran terhadap belia, ia membuka peluang pekerjaan secara lebih meluas. Peluang pekerjaan mencatatkan momentum meningkat dengan kelonggaran Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada suku keempat 2021. Demikian mengikut laporan terkini Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia. Sini kerana rakyat Malaysia tidak mempunyai pilihan selain mencari pekerjaan yang dapat menjana pendapatan demi melengkapkan keperluan seharian keluarga. Pada dasarnya, negara Malaysia dikatakan antara salah satu sebuah negara yang sedang membangun pesat, terutamanya apabila wujudnya ramai usahawan yang mengeluarkan produk berjenama sendiri
serta mendapat kelulusan sebagai produk bumi putera. Malah terdapat banyak hasil tempatan yang diluaskan lagi pasarannya ke peringkat yang lebih tinggi dan juga dalam peringkat online. Hal ini sangat memberi impak sangat besar kepada rakyat bahkan juga negara. Yang kedua, berlakunya persaingan yang lebih sihat. Kebanyakan peniaga ataupun boleh dikatakan founder sesuatu produk pernah menceritakan bahawa gerai ataupun kedai mereka kekurangan pelanggan, dan apabila mereka pergi berubat, ustaz menjelaskan bahawa mereka telah dihantar gangguan oleh seseorang kerana sifat dengki mereka. Dari sini kita dapat melihat bahawa masyarakat kita masih menggunakan kaedah syirik dalam menjatuhkan sesebuah perniagaan yang membutakan pelanggan daripada menyinggah sesebuah kedai kerana sikap iri hati mereka. Kesimpulannya, dengan adanya PKP, peniaga dapat bersaing secara sihat tanpa ada rasa iri hati. Kesimpulannya, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP merupakan inisiatif daripada pihak kerajaan bertujuan untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan PKP ialah cabaran bagi semua anggota masyarakat dari sudut kesihatan, ekonomi dan etika. Di sini juga kita dapat mempelajari bahawa untuk menghadapi sesebuah cabaran, kita juga perlu mempunyai etika. Selain itu, daripada kajian yang kami lakukan ini, kami dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang kadar pengangguran belia semakin meningkat, menjurus kepada masalah sehingga meningkatkan kebimbangan yang teruk. Ini menyebabkan ketua keluarga dan golongan bujang kehilangan sumber pendapatan mereka. Sesetengah keluarga perlu mengikat perut dan bercemat-cemat dalam membeli keperluan seharian seperti makanan, susu, lampin bayi dan lain-lain. Semua ini menyebabkan jumlah kes bunuh diri dan kebeluran meningkat diakibatkan stres dengan kehidupan. Seterusnya, sektor ekonomi yang tergendala juga menyebabkan pekerja diberhentikan kerana majikan tidak mampu mempunyai duit untuk membayar gaji mereka, dan pada akhirnya ini menyebabkan sesebuah syarikat mengalami kerugian yang tinggi sehingga perlu menutup syarikat tersebut. Ekonomi yang stabil merupakan salah satu nadi utama untuk membuktikan kesepaduan masyarakat di negara kita. Penghayatan etika dan nilai yang disertai di dalam jiwa rakyat terutamanya dapat dilihat di dalam sektor perniagaan yang menandingi adat bangsa, agama dan budaya. Rakyat Malaysia dapat dikatakan telah pun mencapai peradaban dan etika dalam sesebuah negara yang menjadi tonggak utama kesatuan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Akhir sekali, semua penduduk di Malaysia tidak mengira agama, bangsa, pangkat maupun warna kulit. Kita perlulah mempunyai etika yang bagus dan disiplin sama-sama menunaikan peranan penting dalam menangani cabaran-cabaran yang perlu dihadapi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP.